Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi Masjid An-Najihin, tuan imam, barisan imam, barisan jawatankuasa, penggerak aktiviti masjid, pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi alhamdulillah malam ini sampai kita kemari untuk menghadiri majlis ilmu, dan malam ni katanya ramai, alhamdulillah. Saya sendiri sebenarnya daripada Johor Bahru, insya-Allah. Tadi ni malam ni di sini, esok sepanjang hari di Melaka. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan lepas tu dah ke Pahang pula kan. Jadi selalu dulu saya lalu ke sini ni, hari ni dapat saya masuk salat dan ceramah di sini, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bersempena dengan mahal hijrah, bersempena dengan mahal hijrah. Hijrah disebut hijrah ni, yang kita faham ni berubah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Berubah. Kalau dah biasa duduk kat satu tempat, tukarlah ke tempat yang lain, macam itulah. Kalau dah biasa sandar ke satu ibrah ni, pengajaran yang perlu kita lihat di sebaliknya kan. Hijrah ni satu pengajaran yang kita kena tengok, satu pengajaran yang kita kena tengok, iaitu diam tak diam pada 19 hari bulan Julai dah masuk dah kan. Berserentak dengan tu pada masuklah dia satu Muharram kan, awal Muharram atau mahal hijrah. Bertukar daripada 1444 tukar jadi 1445 kan. Maknanya apa? Adalah ayat yang cakap lah, macam baru semalam kan. Macam baru je. Saya pula macam masih teringat di kalender yang hijrah yang salah-salah tu kan, yang siat satu-satu tu kan. Masih ingat lagi 1401, 1402. Tiba-tiba hari ni dah 1445, macam tu lah kan. Tuanya dah kan. Jadi ada ayat orang cakap, apa tandanya tu? Boleh cakap apa tandanya? Ada yang cakap tu tandanya cepat masa berlalu. Tak, tu tandanya dah nak mati sangat tu. Macam tu lah, tanda nak mati macam tu. Paling senang sekali, dah dekat dah kita dengan kematian. Kalau kita tengok apa yang Nabi pesan, manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian. Macam tu. Jadi bila nampak usia dah makin meningkat dengan sepatutnya manusia tu dia makin tak excited nak sambut hari lahir. Macam tu lah. Makin berusia makin malas, tak payahlah nak buat makan-makan, tak susah. Dia dah mula dah rasa tak berapa sangat nak kan. Jadi makna kata nak sederhana aja, semua nak relax kan. Ini alhamdulillah tengok ramai yang datang masjid. Walaupun kebanyakannya bukan belia, tapi beliau kan. Ya ramai beliau kan. Ada yang dah tua pun sampai masjid, ustaz kata kan. Tak apa, alhamdulillah. Ada orang tu sampai mati tak sampai, dah mati pun sampai. Macam tu kan. Sampai mati tak sampai, dah mati pun sampai kan. Ya, tu
Tu cakap tu. Faham ke tak faham ni? Bukan mengganggu yang faham tak faham kan? Jadi makna kata dapat datang ke masjid itu pun satu perkara dah Allah Ta'ala bagi kat kita sebenarnya. Ada orang sampai sekarang terfikir nak pergi tak, nak pergi tak. Dia risau akan pergi masjid, orang cakap apa. Bayangkan tu, dia risau orang cakap apa. Dia risau orang sebut apalah kalau aku pergi masjid ni kan. Mesti orang cakap tiba-tiba datang. Dia fikir kan aku cakap kalau aku datang mesti dia cakap mentang-mentang dalam satu debat kau datang lah kan. Kau dalam debat datang memang kau tak datang. Dia takut orang cakap macam tu. Benda tu betul atau tak betul? Kalau betul apa nak kau malu, peduli lah, datang lah. Lagi satu, yang kita duduk sekarang ni apa dia? Yang kita duduk ni apa? Masjid. Masjid ni apa? Rumah Allah, bukan rumah orang yang bercakap tu. Kan? Peduli lah, datang lah. Kan? Itu maksud dia. Jadi makna kata perubahan demi perubahan kita kena buat. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Apa semayang ni? Ya ada nampak aku berbalik pada haji dia, contohlah. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukum dia riak. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Seolah-olah ada yang lagi besar daripada Allah yang menyebabkan dia tak nak beribadah. Orang fikir datanglah, masalah kan? Nak pergi masjid dah, aku pun dah lama tak sembahyang kat masjid, macam tu fikir kan? Sebab 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah, yang mana tak ada naungan selainnya akhirat nanti, ada 7 golongan. Siapa yang nak perlindungan, naungan daripada Allah akhirat besok, ada 7 golongan. Tengok kita masuk tak dalam golongan tu. Nombor 1, pemimpin yang adil. Oh, ayah tu kan? Ketua lorong pun belum tentu adil. Jangan kata ketua kampung. Apa JPKK, oi borek tu. Borek. Marin masa mula dapat surat berbunga-bunga kan. Dah kena makan makin hamun orang. Aduh, oh ni betul. Bukan orang sini lah. Sini okey, tempat lain. Kan? Betul. Depan tu ketua, Assalamualaikum tu. Okey tu, sihat tu. Belakang di balun ni gitu. Konyang. Kan, contohlah. Tapi maksud pemimpin bukan ketua kampung, bukan ketua lorong, bukan Perdana Menteri, wakil rakyat, bukan. Tapi ketua ni pemimpin, termasuk pemimpin keluarga. Bapa apa belum tentu adil kat anak-anak kan? Tentulah pemimpin yang adil nombor 1. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Masuk tak kategori tu? Tengok. Allah sangat suka orang tua yang beribadah, tapi Allah lebih suka orang muda yang beribadah. Allah sangat suka orang kaya yang bersedekah, tapi Allah lebih suka orang miskin yang bersedekah. Sebab tahap susah dia tu beza. Sebab kalau orang muda tu pergi masjid, wah hebat, heran dah, rajin budak tu datang masjid. Orang tua pergi masjid, orang tak heran dah. Pukul 6.45 dia dah sampai kat pagar tu, gigi-gigi sampai. Kalau lambik keluar kang langsung tak sampai dia kan. Contoh dia dah jalan slow-slow datang. Contoh saya baru ni ceramah di Sarawak, Kampung Seri Arjuna. Jawa isi dalam kampung. Terperanjat saya kat Sarawak tu di Jawa. Cuma yang saya nak cerita, dekat sana saya jumpa ada seorang lelaki ni, pakcik ni, Tuan Haji ni, umur dia 99 tahun. Saya jumpa je ni, elok berak dengar ceramah dia, elok dah. 99 tahun dia cakap dengan saya lagi 2 bulan nak 100 dia kata. Saya tanya dia, makan apa Haji? Tempe je. Tempe. Yang makan daging salai, salamak celapi kat jalan lorong ni kan, sampodeh tu semua copek mati tu, tak ada dah. Nak panjang makan tempe. Tak ada lah. Tak, tapi memang saya masa makan tu, waktu jamuan dia duduk semeja dengan saya. Dia makan sikit lah. Sah sikit makan. Nampak cara macam orang tua biasa-biasa. Saya tak terbayang umur dia 99 tu.
Jumpa hidupnya tu kan. Besok kita 99 tu dah cenya dah. Macam tu ramai. Kan, tentu ramai kan. Jadi mana tu yang kedua, orang muda menyebutkan diri beribadah beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Tengok, alhamdulillah. Yang ni memang yang saya rasa lah, yang datang ni memang muka regular lah, saya rasa lah. Dan saya dengar memang jemaah subuh pun macam ni lah ramai. Saya dengar macam tu. Kalau terperanjat tu tak ada lah tu, dia macam tu lah. Jadi hati dia tepat berhasil. Maksudnya apa? Dia duduk kat Padang Sabang ni, dia pergi masjid. Dia pergi rumah anak dia kat KL pun, dia tanya, masjid jauh tak? Kau hantar abah pergi masjid nak? Dia tetap nak sembahyang ke masjid. Orang dah rasa lazat solat ke masjid, dia tetap nak sembahyang ke masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Sayang bini kerana Allah, bini sayang suami kerana Allah, sayang kawan-kawan semua kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau cantik dan kaya pun dia dah tolak, yang buruk lagi tak selera. Faham? Yang keenam, orang yang bersedekah, orang yang memberi dengan tangan kanannya, yang mana tangan kirinya tidak mengetahuinya. Maknanya menyembunyikan sumbangannya, sedekahnya. Itu mendapat naungan Allah. Dia tak tunjuk-tunjuk, tak heboh-heboh macam korban baru ni lah. Dia cakap, Imam, saya ingat saya nak sumbang 3 ekor lembu. Imam bercakap, alhamdulillah, cuma satu permintaan saya pada Imam. Apa dia? Sebelum sembahyang raya tu tolong umum sikit. Saya tak nak lah ni dah umum, tu dah umum 3 ekor, takkan orang tak tahu. Kan? Macam tu lah contoh kan. Tapi kalau ada orang cakap ni, Mam, saya sumbang 3 ekor, semua orang dengar, nak tunjuk-tunjuk lah tu. Tak, kita tak tahu dalam hati orang, jangan cakap. Sebab dalam Quran surah Al-Baqarah Allah bagi tahu, kalau kamu sedekah secara terang-terangan supaya menjadi contoh ikutan baik bagi orang lain, maka itu baik bagi kamu. Macam orang tunjuk, macam Abil Liu tu lah, dia bagi ke orang sumbangan, tolong orang tu semua. Kita ini tu mesti tunjuk-tunjuk dengan orang ni. Jangan cakap, kita tak tahu dalam hati dia. Tapi mudah-mudahan niat dia bila dia bagi ke orang tu, mungkin orang lain pun terasa nak bagi juga. Macam tu. Itu sebabnya kan, orang masjid ni macam kita ni kan, lelaki perempuan masuk masjid, nampak tabung, jadi orang yang pertama masukkan duit dalam tabung tu. Sebab bila kita masuk, ada orang nampak, dia tak you pula lah dia masuk, takkan aku tak masuk kan, dia pula masuk, dapat pahala tambahan untuk itu mudah-mudahan, sebab menggerakkan orang lain masukkan duit dalam tu. Sekali cek-cek orang yang pertama tu, tisu yang masuk dalam tu, macam tu kan. Itu tak apalah, dapat lah pahala mengajak lah kan, pahala dia sedekah tak ada kan. Jadi, dan kemudian yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian dan basah pipi dengan air mata kerana mengenangkan dosanya kepada Allah. Duduk seorang-seorang, terkenang dosa, mengalir air mata, itu pun dapat naungan daripada Allah kan. Dia kenang dosa ni memang sebaik-baiknya bangun 3/4 malam. 3/4 malam bangunlah, bongkarlah bangun kan. Qiyamul lail. Apa maksud qiyamul lail? Bangun malam, bangun beribadah di waktu malam, bangun koncing tidur balik tak kira. Faham? Itu tiap-tiap malam qiyamul lail tu kan. Alhamdulillah, malam tadi pun yang mulai 3 kali lah. Macam mana lah malam tadi 3 kali tu? Koncing kan. Itu tak kira tu dah. Dia mesti bangun beribadah. Paling tidak pun dia bangun malam, dia duduk atas katil tu je. Dia ambil wuduk, dia duduk atas katil tu, nangis. Allah, banyak dosa aku ya Allah. Habis betul aku umpik sepanjang Padang Sabang ni. Allah, leha gayah milah timah. Semua aku cakap ya Allah, banyak dosa aku ya Allah. Nangis kan? Macam tu.
Kalau kita tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, orang yang menangis kerana Allah ni, tengok dalam tajuk menangis kerana Allah, diharamkan orang itu daripada api neraka disebabkan tangisannya itu. Itu sebabnya dikatakan kan, ketika hari akhirat nanti, ketika ada Nabi nak bawa ni jemaah, nak bawa ni umat dia masuk ke dalam syurga, tiba-tiba terdengar bunyi ngauman, kuat betul bunyi tu, asah kuat nak tercabut gagandang telinga ni, bingit betul, sakit telinga dengar. Bunyi apa? Bunyi ngauman api neraka. Berapa jauh jarak dia yang bunyi sampai macam tu sekali tu? 700 tahun perjalanan. Tapi macam tu bunyi kalau dokek je. Maka Nabi sebut apa? Sambil diikuti oleh umat dia yang masuk syurga ni, Nabi kata, demi umatku yang beribadah kepadamu ya Allah, maka pergilah kau wahai api neraka. Makin dokek api tu. Demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kerana Allah, pergilah kau wahai api neraka. Lagi dokek lagi. Lagi Nabi halau, makin dia datang. Lagi Nabi halau, makin dia datang. Maka datanglah malaikat Jibril, bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini. Dia bagi satu gelas. Satu gelas tahu, bukan satu tabung, bukan satu kawah, bukan satu apa, bukan satu baldi kan, bukan satu gayung no, bukan satu kolam no, tak, bukan satu kolam, tak, satu cawan air, segelas air. Kau ambillah air ini wahai Muhammad, kau siramkan pada api. Nabi pun ambil, Nabi pun siramkan pada api neraka. Redalah api itu tadi. Heranlah Nabi. Nabi tanya balik, wahai Jibril, apa benda ni? Terjemahannya tak ada macam tu burak tu. Apa nak macam kita lah burak Nabi tu, tekan. Dia cakap, wahai Jibril, apa air yang kau bagi kat aku tadi tu? Maka Jibril kata, wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Banyak lagi sebenarnya cerita pasal menangis kerana Allah tu, tapi tak sempat malam ni. Maknanya kena panggil lagi. Jadi orang perempuan ingat, berhentilah menangis sebab jantan, sia-sia. Menangis kerana Allah. Faham orang perempuan? Jangan ikut kalish. Ponek dia menangis kerana Emir. Perempuan itu menangis biarlah kerana Allah. Jadi perempuan tak nak lagi dah nangis. Suami dia nak apa pilantak dia nak apa setuju je. Faham tak? Tak rapik tu. Tentulah tu kan. Saya cuba tadi tu kan. Jadi ni belum start ceramahnya, mukadimah ni belum start lagi dah. Jadi bila cerita tentang hijrah kan, hijrah perubahan yang kita nak tadi, tu salah satu masjid ni. Kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi ni, kita tengok dalam satu hadis dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan menuju kepada keredaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana menginginkan kehidupan yang layak di dunia, kerana menginginkan dunia, atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Hadis riwayat Bukhari. Dalam ayat tu, dalam hadis tu Nabi sebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Segala perbuatan itu bermula dengan niat, tergantung dengan niat. Dan seorang akan mendapatkan dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi tengok,
Apa pun dalam ni memberitahu tentang establish tentang niat, memberitahu tentang niat tu mustahab. Kan? Macam malam ni kan, mungkin bukan semua orang datang sebab nak dengar ceramah. Tak ada orang, kadang-kadang ada orang datang tak tahu lah ada Samsul debat malam ni, kata main datang ini, kata kan. Tak tahu pula kan. Ada orang tu dia datang semayang lah Samsul debat elok bona, dia kata kan. Dia berniat tadi datang nak semayang ya. Ada orang tu pula dia datang malam ni nak tengok Samsul debat, rupa ceramah tu semalam salah tarikh pula contohlah kan. Jadi ada orang pula aku kan nak ambil gambar kan dia ni, itu yang niat yang letak tu contohlah kan. Tak salah dah, nak ambil lah, tak ada hal saya terus kan. Gambar togak RM50, gambar Rabah 100 kan. Tak ada lah saja. Tak, niat dia tu niat usaha. Sebab itulah Nabi sebut tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi tak ada penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada apa? Nanti nak tahu yang ada apa tu Nabi sebut ni, yang ada cuma nak tahu apa dia, jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Oh, macam dalam TV tak? Nabi waktu hijrah ni ada orang boleh cakap tu, dia kata Nabi Muhammad ni pelarian. Ada dengar tak orang pernah cakap? Dia kata Nabi pelarian. Ada yang cakap. Macam mana dia cakap Nabi pelarian? Tak, Nabi bukan pelarian. Yalah, Nabi nak lari daripada orang nak bunuh dia. Tak logik, sebab bukan baru hari tu orang nak bunuh Nabi. Lama dah orang nak bunuh Nabi ni kan. Kabilah-kabilah ni, ketua kabilah Arab, kafir Quraisy ni berbincang sesama ni, apa kita nak buat dengan Muhammad ni? Bahaya Muhammad ni, dia menyebarkan agama ni, agama Islam ni, makin ramai pula mengikut dia tu. Bahaya kita ni, apa kita nak buat? Bincang, kita tangkap dia seorang, kita penjarakan dia, kita seksa dia. Datanglah seorang ketua kabilah, pakaiannya cantik, sebenarnya tu bukan ketua kabilah pun, itu setan yang menyamar. Syaitan ni menyamar jadi salah seorang daripada ketua kabilah. Tak payah tangkap, kamu tak guna pengikut, dia mesti akan ikut. Tahan nanti sabar ni, baik bunuh aja dia, senang. Siapa yang bunuh dia, kita tawarkan ganjaran yang mewah. Kita bagi apa? 100 ekor unta. Itu yang serakah tu, sikit lagi tu. Sampai naik kuda tu dah okey kan, kuda tu tersungkur dengan dia tersungkur macam tu. Ya, jadi lepas tu tentera kafir Quraisy pun mengerumuni, mengelilingi rumah Nabi. Sehari atau 2 hari sebelum dikatakan Nabi berjumpa dengan Saidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Yathrib. Yathrib tu nama dulu, nama lama Madinah Al-Munawwarah, nama dia Yathrib. Sudikah engkau menemankan aku dalam perjalanan ini? Ya Allah, mengalir air mata, menangis Saidina Abu Bakar. Menangis bukan sedih nak pola kau pilih aku, tak. Menangis kerana pilih dia. Segembira. Tak sangka Nabi pilih aku. Wahal dia paling rapat tu. Ni nak beritahu pengajaran. Dia orang kanan paling rapat dengan Nabi Saidina Abu Bakar ni. Sampai kan orang cakap kalau ada Nabi lah selepas Nabi Muhammad, tentu Saidina Abu Bakar. Tapi bila Nabi pilih dia, tak ada lah aku dah agak dah kau cari aku, tak ada. Walaupun dia rapat dengan Nabi, dia tak sangka dia dipilih. Faham tak? Maknanya kalau kita jadi orang nombor 2 daripada ketua kita, jangan pasang angan-angan jadi nombor 1. Faham? Jadi lepas ni aku ni, lepas tu tak dapat kecewa. Baik dengan ketua kampung, aku rasa lepas ketua kampung ni besok tak ada, so aku lah ni. Kita gamak pengajaran tengok. Saidina Abu Bakar tak pernah rasa tu menangis dia sebab dia dipilih. Nampak tak? Jangan. Itu sebabnya kita kena belajar daripada peristiwa ni, kena belajar. Jadi Saidina Abu Bakar gembira, bersedialah dia nak ikut Nabi. Dan kalau kata Nabi ni pelarian, Nabi ni nak lari pada musuh, cuba kita ingat balik peristiwa Isra wal Mi'raj. Siapa penceramah Isra Mi'raj baru-baru ni? Siapa? Jemput siapa gitu? Ceramah Isra Mi'raj sini.
Kau tak buat. Ada kan? Siapa? Kalau aku tanya orang yang baru pertama kali datang masjid malam ni, memang terperanjat tu. Siapa? Tak kisahlah mana-mana ustaz pun dia mesti akan cerita perjalanan Nabi tu. Dan betul tak dia singgah ke Baitul Laham, dia singgah ke Bukit Tursina, dan salah satu tempat yang singgah berhenti tu Jibril beritahu, wahai Muhammad, kau nampak tak tu? Kenapa? Situlah tempat nanti yang ditunjuk tu Yatrib. Situlah tempat ni nanti kau akan diperintahkan oleh Allah berhijrah ke sana. Nabi dah tahu. Oh macam tu. Dah donga-donga dah nak hijrah tu. Macam mana lah cakap Nabi lagi pula? Lagi nak membuktikan Nabi waktu dalam rumah tu tentera kafir Quraisy ni mengelilingi Nabi. Nabi tak ada apa pun, lag Nabi kat dalam tu. Siap strategi. Beritahu Sayyidina Ali, wahai Ali, kau gantikan aku di tempat tidur. Sudikah kau gantikan aku kat tempat tidur aku sementara ni? Strategi ni aku nak berhijrah. Oh gembira Sayyidina Ali. Cuba kalau kita katalah ada orang nak pukul imam tak ada orang nak pukul dah. Ni contoh ya. Ada orang nak pukul imam pun beritahu, macam kau menyamar jadi aku, kau duduk kat depan tu, kau buat-buat macam nak jadi imam, kau pakai baju putih jubah, kau letak kain ridak sebelah kanan kau pakai sorban, kau menyamar macam aku, boleh tak? Biar orang ingat kau imam. Agak-agak sanggup tak? Kita dah tahu dah imam nak kena pukul ni. Saya nak tanya, sanggup atau sanggup ganti? Jawab. Lambik jawab kan? Silap cakap, oh, tak lapik dah mam, lapik dah kan. Takut kan? Tapi orang sini yang belas ni ada 2-3 orang insya-Allah. Mana imam kena tengok orang yang rapat dengan imam kan. Sanggup dia ganti. Sayyidina Ali ganti, selubung, ambil selimut tu dia apa? Selubung tu. Macam itulah. Rumah Nabi dah kena kopong, Nabi keluar ikut pintu depan. Bukannya Nabi lari, keluar ikut depan, menghadap. Duduk ikut pintu depan, menghadap tentera tu. Dia memandang tapi dia tak melihat. Dia pandang tapi tak nampak. Pernah berlaku tak? Saya nak tanya, pernah berlaku tak? Pernah. Tadi saya lalu, ramai tak perasan. Lah situ duduk tak nampak tak? Lah tadi dia, kau tadi tu dah nampak lah. Ini contoh lah. Tapi bukan kata saya sama macam Nabi tu, tak. Macam Nabi ni menghadap depan betul je ni tapi Allah hijabkan pandangan dia, tak nampak. Sampai yang seorang tu Nabi pergi depan tentera kafir Quraisy tu, Nabi ambil pasir ni ditabur ke kepala tentera tu macam ni, mulut-mulut ke muka, tak nampak tu lah. Sambil Nabi baca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fahum la yubsirun. Ayat dalam surah apa? Surah Fatihah ya. Surah apa? Yasin. Jom cuba, tak ada orang ngangguk dia geleng dah kan. Dalam surah Yasin. Yang di mana tembok-tembok di hadapan ini, banner tembok-tembok di belakang, afala yubsirun. Tak nampak dah. Apakah kamu tak melihat? Memang dia tak nampak. Tu sebab pada Ustaz Taqamah baca ayat ni sebelum masuk highway untuk elakkan speed trap. Dia pun baca sampai kat tol Simpang Pek tu, dia mula wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Kono jugalah Ustaz. Kono juga makna kita terlupa. Polis tu dah baca dulu ayat tu sebelum kita. Jadi polis nampak kita tak nampak dia. Kau ingat polis tak mengaji dia tu kan. Jadi aduhlah. Jadi mana kata ketika itu perlindungan daripada Allah Ta'ala. Dan bila Nabi keluar, Nabi melalui mereka, datang, dikatakan dalam satu riwayat bagaimana seorang penduduk kafir Quraisy pergi kat tentera tu, kau apa kau biarkan Muhammad dah lalu depan kau tadi, kau tak nampak kau? Mana ada? Ada, tak ada, bergaduh ada tu. Sudah yang seorang tu, sabar sekejap, kau pergi tinjau dalam rumah tu, tengok Muhammad ada lagi tak dalam rumah. Dia pun tinjau, elok dia tidur tu. Yang walhal yang tidur berselubung tu Sayyidina Ali. Dan Nabi pula tu, lepas tu Nabi pergi menuju kepada Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di gua apa? Ada sebut gua Hira ke tu?
Gua Sur. Gua Sur, siapa yang pergi umrah apa kadang dia ziarah tu, dia sampailah ziarah, dia ziarah situ kan. Gua Sur. Tu tak cerita lah peristiwa yang berlaku kat situ, ada sarang burung lah, apa sarang labah-labah apa semua tu, semua dah tahu kan. Cuma nak bagi tahu betapa Nabi bukan lagi, dan memang dah disusun strateginya macam tu. Pada sebelah malamnya, anak anda kepada Sayyidina Abu Bakar, Sadatina Asma, dia hantar makanan ke ayah ke atas tu. Ini macam mana? Dulu bukannya ada telefon, Sayyidina Abu Bakar pun hantar mesej kan, ni abah ada kat dalam ni, lapar pula kau terlantar makanan. Kalau 10 langkah ke kanan pada rumah kita tu, kau tahu ni nanti aku nampak ada lubang lah, tu lagu kata. Ada? Tak ada. Tu sebab dalam lagu tu, hijrah itu perjuangan, hijrah itu pengorbanan. Sebab apa? Sebab pengorbanan dan perjuangan yang termasuk Sadatina Asma tu, naik Gua Sur tu, kita tahu tinggi macam mana. Siapa dah pergi umrah dia tahu. Pergi umrah, pergi haji, dia tengok Gua Sur tu macam mana nak naik atas. Masalah Sadatina Asma naik atas hantar makanan dengan tahap diri dia tu syarat mengandung 9 bulan. Bawa makanan lagi. Sekarang kita naik atas dah ada donai-donai, dah ada anak tangga. Dulu mana ada. Macam tu lah. Nak tunjuk hijrah ni susah. Apa benda yang nak dikorbankan, apa benda nak diusahakan. Naik dia kata Amir Fuhairah bagi maklumat-maklumat. Kemudian setelah beberapa hari, 2-3 hari, akhirnya nak mulakan perjalanan. Di apa, juru pandunya adalah Abdullah bin Uraikid, iaitu seorang yang bukan Islam, yang mahir jalan nak pergi ke sana. Dan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar mengikuti jalan itu, jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Siapa yang pernah pergi umrah, pergi haji, dia naik bas daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah ke, dia akan nampak macam mana dalam bas tu, kita pandang kat luar kan, agak macam mana lah Nabi hijrah dulu. Kita fikir tu, kita naik bas yang 5 jam tu pun jajak tanya, lambat ni kau kan. Nabi makin jalan kaki kan, jalan kaki. Dan masalahnya yang kita tengok kat luar bas tu, bukan itu pun jalan yang Nabi ikut. Sebab jalan Nabi tu bukan jalan biasa dilalui oleh manusia biasa. Sayyidina Bakar kejap-kejap depan, kejap-kejap belakang, kejap-kejap depan, kejap-kejap belakang, sebab nak lindungi Nabi. Sampai di Quba, berhari-hari akhirnya sampai ke di Quba, Nabi bina masjid. Tu kita tahu, tompek baru bina masjid. Tapi masjid tu dibina dengan tulang pak kerat Nabi, tidaklah sehebat masjid Quba hari ini. Kemudian bila meneruskan perjalanan sampai di Yathrib, ketibaan Nabi disambut dengan riang dan gembira, penuh kemeriahan. Bersyair penduduk-penduduk Madinah pada ketika itu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Macam tu Mahaban berjanji, ini tala'al badru alaina. Nabi kalau doa tu pusing balik, tak jadi dia pergi kan. Dia kata sebab kita kena faham kan. Ada sebab kitab Mahaban berjanji, grup Amak Sakit Soman tu, nama kumpulan Najihatun Najah. Okey nak semua orang nama masjidnya Najihatun Najah. Dia kitab Mahaban berjanji tu siap terjemahannya. Jadi kita konolah menjiwai maksudnya tu. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Macam tu. Faham tak? Wajaba syukru alaina, maka wajiblah kami bersyukur ke atasnya. Mada'a lillahi da', kan happy kan. Ini lah lambat lah itu tu kan. Yo,
Dan ketika Nabi sampai, semua berebut-rebut nak suruh Nabi tidur kat rumah dia. Tidurlah rumah aku, wahai Muhammad. Ya Rasulullah, tidur rumah aku, tidur rumah semua berebut. Akhirnya Nabi pilih tidur dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dipersaudara. Kemudian sampai pula rombongan-rombongan daripada Madinah, daripada Mekah ke Madinah. Nabi persaudarakan pula puak Ansar dan Muhajirin. Puak Ansar ni penduduk di Yatrib ni lah, penduduk di Madinah. Yang Muhajirin ni yang datang daripada Mekah, dipersaudarakan. Nampak tak? Nak tunjukkan kita baru jumpa orang kono baik, selamat datanglah ke Padang Sabang. Selamat datang. Selamat datang ke Pulau Sabang. Yang seorang tu pula, tak jumpa pulau mana datang pulau sini. Sentual lah kan. Namo yo kan, jumpa, saudarakan, damaikan, taut silaturahim. Dan juga Nabi buat apa? Nabi damaikan puak-puak yang bertelagah Aus dan Khazraj, berpuluh tahun berperang, punya tauruk bergaduh, berperang sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Bayang tu. Nabi tanya, apa hal kau gaduh? Entah dah, lupa dah wahai Muhammad. Gaduh lah dia. Jadi Nabi dah, kita golak-golak betul, tapi rupa-rupa zaman sekarang dah berlaku dah. Berlaku balik semula. Mak, kenapa kita tak baik dengan dia? Bukan tu saudara kita ke? Tak tahu lah, ni zaman Datuk kau dulu tak apa hal lah. Mak, betul. Jadi belajar dari kisah Nabi. Kalau bergaduh orang dulu kepedulian, itu hal dulu, kita kena baik. Macam tu. Cari jalan nak baik dengan dia. Assalamualaikum, kita ni bersaudara macam mana ya? Tanya balik. Oh dulunya mak kau tu dengan cik ni dia dulu adik-beradik, betul dengan ni lah saudara lah, kita ni betul rapat betul macam tu, nampak? Macam tu, taut kan balik satu rahim. Ya. Jangan kata dengan saudara sepupu-sepupu ni, kadang-kadang atuk sendiri pun tak alik di kampung. Sadap dia duduk kelumpur. Tu cakap kalau mak ayah balik kampung tengok mak ayah kat kampung tu biasa. Luar biasa mak ayah tak balik, tapi cucu tu balik juga. Tu luar biasa. Tanya balik kan. Tu saya pesan siap dengan anak saya. Abah tak ada sok, jangan kau tak balik kampung. Balik kampung. Campur saudara mara. Saya pesan. Walaupun dia budak lagi daripada budak kau nak cakap. Ya. Didamaikan Aus dan Khazraj, dipersaudarakan, termasuklah juga Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni antara orang kaya di Mekah, tapi dia tinggalkan segala kekayaan dia, segala perniagaan dia tinggalkan sebab dia nak ikut Nabi hijrah. Dia bukan hanya ikut Nabi Cana kono lah tinggalkan, tak, dia siap aja, mari kita sama-sama hijrah. Dia pergi sampai ke Madinah, dia bawa dekat tangan dia tu modal, dia bawa apa kat tangan dia, bekalan dia, keju dan minyak, itu sampai di Madinah. Nabi kata, aku persaudarakan kamu Abdul Rahman bin Auf dengan ni Sa'ad bin Rabiq, saudara unta leher panjang, itu usia lempoyang, bukan. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabiq, orang kaya di Yatrib, yang ada kebun-kebun kurma, yang ada harta yang banyak. Jadi Sa'ad bin Rabiq terus beritahu, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku ada banyak ladang-ladang kebun-kebun kurma, kau nak yang mana? Kau cakap ya. Semoga Allah merahmati kamu wahai saudaraku. Aku tak mau, tak nak dah. Hasah apa tu. Kemudian Sa'ad bin Rabiq, kalau macam tu aku dah ramai isteri, mana satu yang kau nak? Kau cakap. Open tender. Dia suruh pilih. Bukan kata dia kata, ni aku dah ramai isteri tapi kau ambilnya, ni pemalas ni, aku dah tak apa-apa nak pun dah kat dia ni. Tak. Sekarang ni kau nak yang mana? Kau cakap. Kalau kita lah cenia kan, macam mana pilih tu? Dia tak nak. Semoga Allah merahmati kamu wahai saudaraku, tapi aku tak mau. Habis apa yang kamu nak? Itu tak nak, ni tak nak. Kamu nak apa? Cukuplah kau tunjukkan aku ke mana jalan pergi ke pasar, kerana aku ingin pergi ke sana dan mula berniaga di sana. Bayangkan Abdul Rahman bin Auf pergi ke sana berniaga, modal dia tu keju dengan minyak.
Dan pasar Yathrib pada ketika itu didominasi, dikuasai oleh puak-puak Yahudi yang berniaga, banyak menipu, membohong, tipu dalam timbangan, cokik darah, ataupun orang Padang Sabang sebut sebagai scammer. Contoh kan. Scammer pun ada. Ini saya buat pengumuman rasmi kat semua. Ingat ya, kalau nampak ada orang letak dalam Facebook, letak dalam media sosial, letak muka Samsul Debat, pelaburan patuh syariah, bayar satu malamnya dapat berapa ribu, pembohong. Dengar saya cakap, ponik aku nak masukkan maklumat-maklumat tu. Weh dah beritahu, bangang itu kena tipu kat orang. So codik-codik manusia, fikir dah sendiri. Tapi memang ada yang masuk tu dapat duit. 3-4 orang pertama yang dapat duit tu. Lepas tu habis, bungkui, hilang. Lepas tu marah, ustaz lah ni pula kan. Ni beritahu betul ya, tak betul. Ada satu tu gambar saya, Ustaz Amin Idris dengan Ustaz Haryanto, gambar kami bertiga contoh. Pelaburan patuh syariah, risiko paling rendah sekali. Saya tengok mana dia dapat gambar ni, baru saya perasan tazkirah malam Jumaat Astro Oasis. Dia buang tazkirah malam Jumaat tu, dia letak pelaburan patuh syariah. Jangan tertipu ya. Ponek ngumpul duit sikit. Tagah dia kata satu malam lebih dapat 5-6 ribu. Jangan percaya. Kalau pun ada, dan baru dapat ni ada, kau tengok ada. Walaupun dia tunjuk berdulian ya. Ni beritahu betul-betul ni. Jadi selepas itu nak ceritakan Abdul Rahman bin Auf ni, bila berniaga di sana dia berjaya. Lama kelamaan dia berniaga tu, orang semua suka berurusan dengan dia. Kenapa? Sebab Abdul Rahman bin Auf ni berniaganya adil. Dia tidak menipu pembeli. Dia sentiasa membuat urus niaga yang adil dan saksama. Dia tidak menyorok-nyorokkan barang dia supaya barang tu boleh dimanipulasi. Tak, itu bukan Abdul Rahman bin Auf. Selang beberapa bulan, satu hari itu Rasulullah berselisih dengan Abdul Rahman bin Auf, terbaulah bau wangi-wangian. Di negara Arab ni, di tanah Arab ni, kalau bau macam tu, orang tu bau kahwin. Maka Nabi tahu, kau bau kahwin ke? Benar ya Rasulullah, aku baru saja bernikah dengan seorang wanita Ansar. Buatlah majlis sikit kata. Buat majlis, bagi makan, paling tidak buat walimatul urus, Nabi kata, walaupun hanya dengan seekor kambing. Nabi kata, makna kita sunat tu buat tu, kedui kahwin tu sunat. Seekor kambing tu minimum. Tapi orang Padang Sabang tak mau. Dia seekor kambing, kau 2 ekor tu. Kemah tu, rantang jalan tu 8 kemah 125 jambar je. Handa dia kan. Itulah yang sebenarnya nak masyhurkan pasangan tu. Ni anak saya dah kahwin, jadi tahu. Jadi bila dia balik berkopit dengan perempuan tu, saya tanya, gata betul baik maksiat dengan kau, tak tahu dia dah kahwin. Dia dah kahwin. Tu nak tunjuk tu ya. Sekarang orang Keduri pemalih dah, mana dia ngajak rumah ke rumah, main WhatsApp ya. Jemput Keduri ya, langsung lupa. Kan? Marin datang, ingat tak orang datang rumah satu. Lepas tu berpalang kan lah, dekat kelena lah. Keduri rumah lehat macam tu dia tulis serontaklah rumah kau dengan rumah si Enon ni. Dia orang nampak lah macam tu, bukan nama sebenar. Kok tokono tu tanpa disengajakan ya? Jadi nak cerita kesimpulan lepas pada nanti tu, selepas daripada majlis tu, Nabi mendoakan supaya Abdul Rahman bin Auf ni dimurahkan rezeki berbahagia dunia akhirat. Semenjak pada tu, apa yang diusik oleh Abdul Rahman bin Auf semua menjadi. Dia berniaga apa pun laku. Itulah dia jadi manusia yang kaya. Dikatakan harta dia bernilai 700 bilion lebih. Lagi handa daripada Bill Gates dan juga
Jeff Bezos 700 bilion lebih nilai omeh yang dia ada setelah dia mati. Dan dia kaya tu pula bukan macam setengah orang kaya tak boleh ditumpang. Dia tu kaya, segala orang semua dia sponsor, dia tolong bagi sumbangan. Setelah Nabi wafat, isteri-isteri Nabi Abdul Rahman bin Auf jaga kebajikan semuanya. Isteri Nabi tu nak keluar pergi pasar, ada 2 orang pegawai akan ikut, escort, bodyguard ikut tu. Abdul Rahman bin Auf bayar gaji allowance dia. Keperluan isteri Nabi Abdul Rahman bin Auf siapkan. Mangsa-mangsa keluarga yang terbabit dengan perang Badar diberikan pampasan. Berapa Abdul Rahman bin Auf bagi setiap keluarga? Dalam keluarga, contoh keluarga dia ni dapat 400,000 duit Malaysia. Setiap keluarga dapat. Kaya. Masa dia berniaga dekat pasar tu, semua orang tanya, macam mana yang hebat dia tu? Dia berniaga apa? Macam mana dia berniaga? Macam mana tak hebat? Dia beli unta tu dengan harga 1,000 dinar, dia jual pun harga 1,000 dinar. Macam mana tu? Dia beli unta 2,000 dinar, dia jual balik pun 2,000 dinar. Apa soalan kita? Mana untung Untung dia adalah pada tali yang mengikat unta tu. Siapa yang beli unta tu bayar duit tali tu dalam 2 atau 3 dinar. Itulah keuntungan dia. Lagi banyak orang beli, lagi banyak duit tali itu dia dapat jual. Dia tak ada kerja untung besar. Makna bukannya kawan kita yang bangsa Cina, yang bangsa India yang mengajar sistem volume. Sistem volume dah lama Islam ajar dah. Biar sikit tapi orang beli segala banyak, dapat juga untung sebenarnya. Ini satu barang dah untung 1,000 lebih. Satu barang membohong kan? Lepas itu langsung lingkup untuk belikan dia. Abdul Rahman bin Auf adalah antara sahabat yang terawal masuk Islam, antara yang terawal. Dan Abdul Rahman bin Auf masuk dalam 10 sahabat yang dah dijamin masuk syurga. Sahabat Nabi masuk syurga. Tetapi Abdul Rahman bin Auf yang paling last sekali masuk syurga, sebab roto bondo banyak, jadi banyak soal jawab nanti. Jadi jangan minta jadi kayo, banyak soal jawab. Nak nak kayo, nak ke mana? Mati bukan bawa masuk dalam kubur kan? Yalah ustaz, saya ada 5 biji rumah, jadi anak saya 5, jadi anak saya senang, seorang satu rumah, tak adalah gaduh besok bila saya dah mati. Siapa cakap? Dia kata bagi anak seorang satu rumah tak gaduh tau. Mati mak tu, yang seorang tu dijual rumah tu. Weh tidak, dan bukan nak rumah ni tu. Dia jual rumah tu dapat duit, lepas tu duit habis, dia hibah nak jual duit apa di rumah akak jual lah rumah ni kak, jual lah rumah ni kak. Tinggalkan harta pada anak tapi tak tinggalkan ilmu, payah tuan-tuan. Berlaku bergaduh adik-beradik, abah yang meninggal dah bercokik bertumbuk dekat rumah tu kan. Itu sebab jadi makna kata kesimpulan pada hijrah ni, nak tengok hijrah ni satu perjuangan, satu usaha, bukan senang. Dan Nabi sebut, yang saya sebut di awal tadi, yang saya janji nak beritahu tadi, Nabi kata tidak ada lagi penhijrahan selepas Fathu Makkah, yang ada cuma niat dan jihad. Nabi kata, dan nak bagi tahu niat tu pun susah, niat dan jihad tu susah. Contoh kadang-kadang kawan tahu, kau bawa lah berubah pahala dan okey, apa masalah kau? Nah gaduh. Dia kena tagu pun tak boleh. Contohlah paling senang bagi orang lelaki faham. Contoh kan, berhentilah merokok. Mana kan berubah muka tu. Pada yang merokok terasa lah. Alah biasa cakap lah, macam mana pun kan. Bukan senang nak berhenti. Orang dah biasa sokok, saya faham. Bukan senang. Tapi itulah yang terbaik untuk dilakukan. Takkan nak tunggu sakit pun nak berhenti. Kalau kita isap rokok, mudarat dekat diri kita sendiri, senang.
Salah ada asap-asap rokok tanpa sadar pergi ke orang lain. Baru tinggal kau. Terima kasih. Kan masalahnya mungkin menjaga kesihatan lain, tapi bukan itulah nak cerita, bukan senang nak berhenti. Saya ada seorang kawan yang isap rokok, dia jenis apa orang Padang Sabang sebut tu, heavy smoker. Macam tu. Dia isap rokok tu jenis habis dia tak sambung. Habis dia tak sambung. Kalau berborak kan habis sambung. Saya ni habis tak sambung. Satu hari 2 kotak. Yang rokok yang 20 tu. Saya tak nak sebut jenama sebab dia tak tajuk ceramah malam ni. Mana satu hari 40 batang. Jadi saya pesan kat dia apa? Kau cuba buat macam ni. Minggu ni 40 batang sehari. 40 batang, 40. Minggu depan 39 batang sehari. Minggu satu lagi 38 batang sehari. Minggu satu lagi 37 batang sehari. Minggu satu lagi mampu tak sampai dah. Contohlah, matilah. Mudah-mudahan Allah tahu kita meninggal dunia dalam usaha nak berhenti. Macam tu. Dekat Pulau Pinang, dekat Masjid Simpang 4 Pulau Pinang, saya pergi ceramah sana. Dia Masjid Simpang 4 ni sebelum nak masuk jambatan kedua tu, Jambatan Sultan Abdul Halim kan. Dekat luar masjid kat Pulau Pinang ni, dia ada tampal notis besar tu, fatwa pengharaman rokok. Dekat dinding masjid ada ayat Quran, hadis, apa ayat Quran, ada hadis, dalil-dalil. Kesimpulan ni membawa kepada pengharaman. Ada seorang pakcik tu, dia baca notis tu tokun sambil isap rokok. Macam mana gaya tu cakap? Saya ni elok. Heran tengok tu. Saya bukan heran tengok notis tu, heran tengok pakcik tu lah. Faham ke tak orang tua ni? Macam tu lah keadaan kan. Jadi nak beritahu bukan senang. Niat pun susah lah kan. Contoh macam ni kan orang perempuan dia dah duduk sesama dia kan, dia bercerita, kau tahu tak, dia kalau dia berbisik tu ayo cerita, kau tahu tak, bodoh si Jenab datang nak seorang lebih sampai, apa bodoh itu orang tu pula sama deh. Dan donga-donga kan, dan donga-donga. Kau donga apa? Sabarlah nak cerita lah ni. Dia berkata dua. Sampailah seorang boleh pergi dengar ceramah, dia pun beritahu, dah lah tu, tak sahlah kita ni memburuk-buruk, mengumpet-ngumpet pasal orang berdosa. Langsung berbunyi dulu, lah macam lah kau tu baik mana? Kata kau no. Senang kan tak susah? Susah. Macam lah kau baik mana? Ayolah, apa cerita dia sambung nak jangan sekali. Ayo sah betul. Ayo sedap dia cerita kan. Contohlah. Tapi kalau cakap macam tu, kalau kita dah alah macam kau tu baik sangat, memang aku tahu aku ni tak baik, tapi kau anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Macam tu cakap. Ya. Jadi hijrah ni penting, walaupun dia susah, tapi kita kena buat. Jadi kalau kita nak berhijrah ni, macam mana cara nak berhijrah? Yang pertamanya kita kena tengok matlamat dia mesti jelas apa yang kita nak ubah. Aku dulu tak semayang ya Allah, maka aku nak semayang. Aku nak semayang ya Allah, tapi aku tak tahu. Jumpa imam, mam, boleh tak mam? Saya minta tahu, malu nak cakap mam. Cakaplah apa benda ya? Saya sebenarnya tak tahu nak solat. Boleh tak imam ajar saya solat? Allah, insya-Allah boleh. Berlaku di Seremban ada satu masjid, seorang hamba Allah ni pencen ketua pengarah di Putrajaya, jumpa imam masjid, satu masjid di Seremban, boleh tak imam ajar saya? Pencen boleh 1000 tu, semayang pun tak erti. Selama dia semayang ikut-ikut dia, imam pun kata macam ni lah, saya pun sibuk juga, cuma macam ni, siang ikut-ikut dulu, nanti malam antara maghrib dengan isyak tu jumpa saya ajar. Imam ajar.
Adalah yang bersuara. Dah tua pun nak belajar. Jangan cakap macam tu, sebab barangkali kita tak tahu yang baru belajar tu sembahyang dia jauh lebih baik daripada kita yang perasan sembahyang itu betul. Tengok tadi sembahyang macam-macam pesen. Ada yang kita kata ambil Allahu Akbar. Tengok tadi dah. Ada yang Allah. Ada yang Allah tariklah belakang tu sampai depan pun sampai. Ada yang Allah guru silat apa? Orang yang sebelah tu huara Allah kono kan ini kenapa? Kono belajar. Kan kono belajar. Ni tak belajar, nak pahala lebih. Pandai dia pahala lebih. Kau nak pahala lebih saf pertama. Belakang imam duduk apa hari tu imam terlupa pula. Tahulah imam bukan pandai dia baca pendek-pendek dia panjang baca sekali hari tu terlupa lah. Allah takdirkan imam ada satu ayat tu lupa pula. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka watil sudah yang belakang sudah lupa pula dia. Yang sebelah tu si baik dan topi dia. Kawan tu dah cakap dah watil apa ni, watil apa ke yang ke belakang tu dah tolong dia tahu watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun, tapi jauh sayup tak bolong Yang seorang tu dah cenia dah, tolonglah yang dua tangan tak dapat dah sampai suruh baca panjang kata tu sebab nak kono ada ilmu. Marin tak tahu semayang, belajar semayang kan. Dulu semayang, nak berubah pula. Dulu semayang, tapi semayang seorang-seorang. So berubah. Lepas ni semayang berjemaah. Semayang berjemaah, pahala berapa kali ganda daripada semayang seorang? Tahu lah. Ingat tak tahu tadi? Semua jawab serentak 27 kata. Tak ada jawab dalam 20 lebih macam tu lah. Tapi tak tahu berapa. Tak ada. Semua tahu 27. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak kan. Cuba kalau tukar 27 kali ganda tu jadi RM27. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok dalam poket RM27. Rasa-rasa tak muat saja ni. Sampai ke jalan orang sembahyang kan. Masa tu orang perempuan dah tahu burak apa kat belakang. Orang perempuan dengar mah burak tu. Kau dah berapa lama dah sembahyang sini gaya hoi? Baru 2 minggu. Dia banyak duit kau. Dikira duit orang tu 27 kali 5 kali 4 boleh. Banyak. Dan baru tahu baru dapat RM27. Tak bergunanya jiran. Dia marah jiran dia. Kayo seorang macam mana ajak ke kawan. Ni contoh lah ni. Itu orang perempuan je burak tu, bergaduh dia. Tak ajak, tak beritahu. Orang lelaki tak burak soal tu. Orang lelaki dia gambar borak isu kepimpinan, isu dasar. Agak-agak kau lah Mat, kita ni makmum dapat 27, imam dapat berapa kan? Tu dia bincang. Ditahan ni motor imam, berhenti imam. Baik imam tu orang, imam dapat berapa? Imam malih lah cerita ni dunia duit ni. Imam pun lah, alah ada lah alhamdulillah. Cakap mam berapa? Marah dia. Ni contoh ya, tak macam tu dah, ni contoh. Tengoklah dia kalau lupa-lupa tu kurang lah dapat. Tapi kalau khusyuk tu lebih, lebih lah. Tapi toruk-toruk pun RM40 tak lagi lah. Contoh lah, malam tu bertumbuk nak jadi imam. Dan nak jadi imam syik dia dah seorang pula kan. Tak masalah Allah bagi 27 kali ganda. Makna lebih lagi hebat daripada RM7 tu.
hanya pada orang yang merasainya di dalam hati dan jiwanya, dalam penyerahan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu aku tak tahu ngaji, aku nak ngaji. Dulu aku sembahyang seorang, aku nak sembahyang jemaah. Dulu aku sembahyang jemaah, tapi lepas sembahyang jemaah bakal capui balik Tahu bakal capui? Tahu tak bakal capui? Budak KL sebut berdesuk. Bakal capui tu laju betul. Lagi laju daripada bakal capui tu menabut lagi jauh, lagi laju. Yang paling laju menculin, itu paling laju. Ini penambahan kosakata. Tak dapat ejo dah. Menculin tu jangan ambil tak mahu dah, dia bunyi menculin contoh ya. Ya. Lapis bagi salam tu balik ramai mana tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom balik. Sombong dia dengan Allah. Paling tidak bagi salam ni, lepas bagi salam, saya tengok imam buat apa tadi lepas bagi salam. Apa buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? 3 kali. Tiba-tiba kita imam ngajin nak buat 10 kali. Seboleh kali buat. Astaghfirullahaladzim. Lah banyaklah istighfar. Itulah tu. Berubah sikit, lebih sikit dia marah. Iya. Macam tahlil lah, buat tahlil, dia tengok tahlil je tu. Tuan-tuan nak tahu tahlil panjang pergi Soman. Yang imam-imam yang belajar kat pondok Syekh Murtada lah, dia tengok panjang-panjang sikit. Iya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dah habis tengok. Ya Arhamar Rahimin, salimna wal muslimin, rabbishfina min kulli da wa afina min. Panjang sikit sampai hujung tu. Abdul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 kali. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Barulah berbaloi lauk asam pedas kat dapur tu. Ini keduri masak ponek pun tak habis lagi. La ilaha illallah 33 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, al-fatihah. Nak makan dah hujung tu. Bukan apa. Tu sebab tahlil ni 2 pahala yang paling besar yang orang tak perasan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, ingatlah Allah banyak-banyak. 2 pahala paling besar dalam kenduri tahlil ni. Pertama, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu tahlil lah tu. La ilaha illallah tahlil. Tu pertama, zikir. Sebab kita memuji-muji Allah ni. Dan yang kedua, makan. Ya, sedekah makan bagi ke orang. Ada yang tulis tu, tak patut buat kena tahlil ni, menyusahkan tuan rumah. Ke barang diingat, bukan orang paksa cokik dia suruh buat. Dia yang nak buat, dia nak sedekah ke orang. Yang tak mampu tak ada. Kalau you tak buat, imam cakap, kalau you tak buat kenduri, tak bagi air makan, air tak datang. Mana ada imam cakap macam tu? Berapa ramai orang yang tak mampu buat kenduri tahlil minta dengan imam, imam buat ke masjid, percuma, tak ada bayar pun. Goma muta-muta kan. Ya tuan-tuan, pedulilah. Macam-macam semua tak boleh. Pergi kubur pagi raya tak boleh teh. Kawan tu dah lah kahwin dengan orang Kelantan, jarang-jarang dapat balik Padang Sabang. Dapat balik raya Padang Sabang nak pergi kubur tak boleh lah. Pula tak boleh, payahlah. Yang tak boleh tu meratap-ratap macam orang gila kat kubur tu tak boleh. Bang, bangunlah kau bang, rindu kat kau bang. Sekali bangun dengan kau mampu. Itu bukan budaya kita, meratap-ratap kat kubur ni bukan budaya kita, tak. Kita mendoakan. Itu mana ada tu? Baca Yasin kat kubur pun tak boleh lah. Habis tak boleh baca Yasin, nak baca apa? Baca surat khabar. Heran betul orang ni kan macam-macam. Semua tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh.
Lepas semayang dah balik. Tersan ada doa nak zikir-zikir pun tak payah. Apa bodoh. Kau tak nak buat tak apa, tapi jangan kau halang orang lain buat. Tu ya. Kan? Itulah. Tu saya cerita tadi, perubahan. Dulu lepas semayang macam mana? Tak, paling tidak istighfar. Sahabat tanya, "Kaifa nastaghfir ya Rasulullah?" Macam mana cara nak istighfar Rasulullah? Rasulullah ajar paling senang, astaghfirullah. Tu ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Buat 1000 kali sehari. Pergi subuh 2 ratus, pergi zuhur 2 ratus, pergi asar 2 ratus, pergi maghrib 2 ratus, pergi isyak 2 ratus. Cukup 1000. Kaifa nastaghfir Rasulullah, astagfirullah. Kalau rajin lagi, astagfirullahal azim. Rajin lagi, astagfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astagfirullah innallaha kana tawwaba, astagfirullah innallaha kana tawwaba. Rajin lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka min ni'matika alayya wa abu min dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kena astaga, Nabi tak ajar. Astaga, tengok cerita Indon kan, ya, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kira dah sibuk bonar lah pun, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Nak capek ni, baca doa paling pendek kita tahu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillah amin. Baliklah. Apa dah wala tu doa apa? Nak makan. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mana makan? Itulah tu, faham ke tidak? Itulah doa yang terbaik kan? Bacalah. Tapi jangan kuat nak. Dan nak capek kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azab. Budak ni ada orang, dah makan dia budak ni pun tahu. Kalau jalan seseorang topik golap, nampak lembaga tinggi tu kan, tarikh baca doa yang sama, Allahumma barik lana. Cara tu, fi ma razaqtana wa qina azabannar. Lari hantu tu. Hantu tu cakap apa? Gila dengan aku nak dimakan. Hantu pun tahu tu doa makan tu. Salah tu. Tak kisahlah ya. Pertama, perubahan matlamat dia jelas. Kedua, melazimi taubat. Biasakan diri bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Melainkan ada orang sini yang yakin benar, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan 7 ni belum ada dosa oleh dah. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan semua berdosa dah, tak saudari. Mesti ada dosa kan? Mesti ada dosa. Samsul debat pun ada dosa. Duduk dalam masjid tak baik dosa ke? Baik dosa kan? Kadang ngumpet tinggi nampak tu? Kena ngutuk Samsul debat. Saya maafkan dah. Nampak pula kat TV. Dalam TV nampak tua, korang ajar betul. Tu pun saya maafkan. Tu yang dulu saya pernah ceramah dekat Ijuk tu, ada satu masjid saya pergi. Saya dah sampai awal, saya tak ada lah parking dekat parking penceramah tu kan, berkurung ponek ambil gambar, let duduk dalam kereta. Dengar orang azan tak masuk, orang dah iqamat ya kan, jom tunggu orang dah masuk sah baru kita masuk. Saya semayang belakang sekali sebab biasa saya nak jamak, senang kat belakang. Pergilah dengan driver masuk dalam. Saya pun semayang, dah semayang maghrib, saya pun jamak lah isyak. Dah jamak isyak, pakcik sebelah saya tu beritahu saya, pencamah belum sampai tu. Dah comel lah saya, dan salah masjid ke apa. Apa dia? Pencamah belum sampai. Dia apa tu? Dia. Saya pun tanya lah balik, siapa nama pencamah Samsul Debat. Sudah tak kona dari Samsul Debat. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat, tak sampai cakap, dia cakap ni semenjak Keluar TV ni lambik sampai lah. Balun aku togak-togak balun di depan ada pasal ni.
Saya pun malas lah, orang saya pun diam lah, diam. Sekali aja ke masjid nampak, kan kita nak mula ni. Saya pun pergi, saya salam aja, cik, saya mula dulu. Pergi ke depan sampai ke meja ni, saya tengok pakcik tu dah tak ada. Balik lah. Tak ada dah. Iyo. Orang cakap, orang dulu khabar, cakap siang pandang-pandang, cakap malam donga-donga. Dia cakap malam pandang, menghadap topat pagi. Tapi saya tak risau tu dah, saya okey tak masalah, saja nak cerita lah kan. Jadi kita lazimkan diri kita bertaubat, kan? Sesungguhnya Nabi kata apa? Sesungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu bertaubat kepada Allah. Malahan Imam Al-Ghazali juga beritahu, jika kamu bertaubat sehingga taubat itu gugur, kita bertaubat sampai dah tak ada dosa tu dah, kan? Kemudian kamu kembali melakukan dosa, maka bersegeralah bertaubat kembali dan katakanlah pada dirimu, semoga aku mati sebelum sempat mengulangi dosa itu. Macam tu. Itu yang Imam Al-Ghazali ajar, ya? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar membantu kita. Macam mana Nabi kan minta kepada Allah bantu, kita pun minta Allah bantu kita, supaya dimudahkan dalam perjuangan kita nak berubah. Kemudian seterusnya apa? Mulakan dengan perubahan yang ringan. Jangan tahu buat. Contohlah kan, aku nak zikir lah, aku nak membanyakkan zikir aku. Malam ni, tu saya kata tadi, buat istighfar tadi. Buat. Kenapa? Apa kelebihan istighfar? Pertama, akan dilapangkan daripada segala kesempitan, akan dijauhkan pada bala dan musibah, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Jadi saya sebut tadi buat 1000 kali, maksud buatlah 200. Ya, subuh 200, zuhur 200. Bukanlah mauna astagfirullah, 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 astagfirullah. Tak sampai 3 minit dah selesai 200. Zuhur 200, biasa 200, pagi 200, isyak 200, tak ke 1000. Janganlah malam ni dia nak bayar 10,000 lah, dia balon 10,000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak cukup lagi kau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah ponek lah, sudah tak bayar apa bila. Tu Nabi sangat suka umat yang beribadah walaupun sedikit tapi berterusan. Itu yang penting. Kemudian pilih persekitaran yang sesuai dengan usaha kita tu. Aku nak semayang, nak jaga solat aku, kenalah datang masjid. Sebab ke masjid orang semayang. Aku nak menuntut ilmu lah, datanglah majlis ilmu. Datang majlis ilmu. Jangan tunggu malam ni ada Samsul Debat datang, malam tiap malam ada kuliah, ada guru takmil. Lagi hebat ilmu dia, jauh tinggalkan Samsul Debat ni. Samsul Debat tu pun benda ni ya tahu ya, dia ceria tahu ya. Belajar dengan guru di sini. Tak dapat banyak, sikit. Kadang-kadang dia memang kalau datang majlis ilmu, dia duduk dekat rumah, dia baring, tak mahu dia tidur dah. Ke masjid duduk hilang. Iya. Semua ada pahala, ya? Semua ada pahala tengah majlis ilmu. Iya. Datang majlis ilmu, ya. Datang majlis ilmu, jangan pilih penceramah, Yang keenam, jaga solat kita dan sentiasa mengingati Allah, sebab solat adalah ibadah yang pertama sekali Allah akan tanya kita. 90%, lebih 90% pasangan yang bercerai-berai di atas muka bumi Malaysia ini, sebab 90% ni, kebanyakan 90% adalah berpunca daripada tak jaga solat. Bukan kata tak solat, tak jaga solat tu tak solat jemaah, memang tak solat. Ya, jaga solat. Jaga solat. Tu sebab kalau ada orang, ada anak-anak kita nak sambung belajar, nak pergi Kojo, ke Kuala Lumpur, Melaka, pergi Johor, pergi mana, macam mana pesan kau pergi Sanun, jaga diri baik-baik, jaga solat. Pesan kan nak jaga solat. Ni dia pesan kau bawa duit berbanyak. Bawa duit. Pesan dia jaga solat. Pesan anak kita jaga solat, insya-Allah. Dengan kita dia jaga. Kalau jaga hubungan dengan Allah, insya-Allah mak ayah pun dia jaga. Kemudian bersyukurlah pada setiap
Bersyukurlah pada setiap proses kita berubah tu. Alhamdulillah sekarang aku dah tahu dah bacaan solat tu, bersyukur. Alhamdulillah aku dah tak tinggal solat dah sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang aku dah mula bersedekah. Alhamdulillah sekarang aku dah rajin datang masjid. Sentiasa bersyukur pada setiap proses yang kita ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kan, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa, kan. Jadi mana kata sama-sama lah kita amalkan dan kita sebar panjangkan, ya. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawakanlah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja untuk hari ini. Sedikit maklumat saya nak maklumkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa di luar sana